Surah Yunus adalah surah ke-10 Al-Quran dan adalah surah Makkiyah. Surah ini mengambil namanya dari ayat 98 di mana Nabi Yunus telah disebutkan dalam ayat tersebut. Surah ini telah turun sewaktu masa-masa akhir Rasulullah SAW tinggal di Mekah. Kita sudah tahu dari video-video My Quran Notes sebelum ini, penentangan penduduk Mekah terhadap Rasulullah SAW dan pengikut-pengikutnya begitu kuat sehingga Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Surah Yunus ini turun ketika mereka yang menentang Rasulullah dan pengikutnya pada waktu itu sudah betul-betul tidak dapat menerima ajaran baginda, dan kerana inilah ayat-ayat berunsur amaran yang tegas telah turun seperti dalam surah ini. Secara keseluruhannya, tema surah Yunus menjemput, menerangkan dan memberi amaran mengenai dua perkara utama. Ia adalah perlunya kita menerima sepenuhnya tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga supaya kita tidak lagi ragu-ragu dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua realiti ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika kita menerimanya, kita akhirnya diberkati, dan jika tidak, kita akan menerima balasan yang buruk. Surah ini boleh dibahagikan kepada 3 tema besar, iaitu pertama, tauhid, ilmu dan penciptaan Allah, dan ganjaran atas kepercayaan dan hukuman sekiranya mereka tidak percaya. Sehubungan ini, surah Yunus memberi banyak bukti dan contoh yang khusus dan sesuai dengan waktu turunnya ayat ini, sekaligus memberi kita ruang untuk berfikir dan menilai sendiri kalam-kalam Allah ini. Ini termasuk bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta dan menguruskan alam semesta dan peristiwa zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita dalami lagi, pakar tafsir telah juga menerangkan keajaiban Al-Quran ini yang menggunakan perkataan-perkataan tertentu untuk memperincikan hukum-hukum sains alam semesta yang pastinya tidak dapat diketahui manusia ketika itu. Selain itu, ada juga ayat-ayat yang menerangkan perihal kehidupan selepas mati. Selepas kita dibangkitkan daripada mati kita, kita akan dikehendaki menjelaskan kehidupan kita di dunia ini sama ada kita mengikuti atau mengingkari apa yang disuruh Allah. Umat Islam disuruh bersabar dengan dugaan yang mendatang dan dalam masa yang sama diberi amaran balasan setimpal jika tidak mengikuti suruhan Allah serta ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara ini diulang supaya kita mengingati amaran Allah dan juga kita berfikir untuk mengukuhkan keimanan kita. Antara topik-topik yang dijelaskan dalam surah ini adalah seperti berikut. Pertama, ayat-ayat supaya kita yakin mengenai kehidupan setelah kematian untuk melindungi diri daripada menyimpang terkeluar tauhid. Segala salah faham mengenai kehidupan selepas mati dibetulkan dan kita perlu berwaspada dengan gangguan-gangguan ke atas kepercayaan tauhid kita yang bakal mendatang. Kedua, penegasan dan penjelasan kepada sesiapa yang meragukan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituduh menggunakan sihir. Ketiga, gambaran grafik atau deskripsi grafik mengenai kehidupan di akhirat yang diturunkan sebagai amaran. Keempat, peringatan bahawa kehidupan di dunia ini adalah ujian dan kita mesti mengambil kesempatan ini kerana kita telah menerima pesanan-pesanan daripada ayat-ayat ini melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, mereka akan menyesal selama-lamanya. Kelima, penjelasan mengenai tindakan kejahilan yang jelas oleh golongan pada waktu itu
yang membuang pedoman Allah dari kehidupan mereka. Sehubungan ini, terdapat kisah-kisah Nabi-Nabi, terutamanya kisah mengenai Nabi Musa dan Nabi Nuh yang dikaitkan seperti berikut. Pertama, oleh kerana tingkah laku segolongan ini terhadap Nabi Muhammad SAW adalah sama seperti apa yang umat Nabi Nuh dan Nabi Musa lakukan terhadap mereka, golongan ini akan menghadapi akibat yang sama dengan umat-umat itu. Kedua, mereka tidak sepatutnya terpedaya dengan Rasulullah SAW dan pengikutnya yang kelihatan lemah, kerana Nabi Musa dan Nabi Harun juga dahulunya diingatkan lemah, tetapi Allah SWT telah mengubah kedudukan mereka. Pada akhir surah Yunus ini, Nabi Muhammad SAW telah diperintahkan untuk menyatakan akidah yang telah ditetapkan oleh Allah yang melalui baginda, iaitu ia tidak boleh diubah sama sekali. Sesiapa yang menerimanya akan melakukannya untuk kebaikannya, dan siapa yang menolaknya akan menerima balasan ke atas diri sendiri. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.